Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam kita, barisan ahli jawatankuasa surau kita ataupun tempat kita AQS, dan kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita macam biasa sambung balik perbincangan daripada kitab 40 sirah popular yang dhaif ataupun palsu, dan kita masuk kepada kisah yang ke-11 ataupun sirah yang sebelah. Menarik juga kisah ini dan ada beberapa hukum hakam fiqah perbincangan yang kita akan ambil insya-Allah, iaitulah berkenaan dengan kisah ke-11 asal usul bubur Ashura pada zaman Nabi Nuh AS dan pada zaman Nabi SAW. Ada yang kata pada zaman Nabi Nuh, ada riwayat sebut pada zaman Nabi itu sendiri selepas beberapa siri peperangan dan sebagainya, maka Nabi dan para sahabat kumpulkan makanan, maka jadilah Ashura kan. Jadilah bubur Ashura, bubur sura orang Kelantan sebut kan. Baik, jadi kita bukan nak bincang isu boleh makan tak boleh makan tu, kita bincang isu penyandaran itu sendiri, penyandaran kepada kisah itu. Dan nanti kita akan bincang, rupanya memang ada hadis yang mereka jadikan hujah, hadis riwayat Al-Baihaqi, dan kita akan bincanglah statusnya, apa pandangan para ulama, kalau betul hadis tu paling kurang pun dhaif lah, kalau kata dhaif apa maksud sebenarnya dan sebagainya, insya-Allah nanti kita bincangkan. Okey, kita pergi dulu asal usul bubur Ashura pada zaman Nabi Nuh AS dan pada zaman Nabi SAW. Sudah menjadi tradisi orang Melayu turun-temurun apabila tiba tarikh 10 Muharram, mereka akan membuat bubur Ashura. Bubur Ashura ialah jenis makanan manisan yang dibuat daripada pelbagai campuran. Kalau zaman dulu macam-macam lah, daging, rempah, kacang, bermacam-macam lagi. Sempena 10 Muharram ataupun Ashura. Ashura tu sebenarnya 10 lah. Kalau Tasu'ah, kita puasa hari Tasu'ah, hari ke-9 tu 9 tu panggil Tasu'ah, Ashura 10. Ataupun sebenarnya Asyara, tapi Ashura maka ke-10, Tasi'ah yang ke-9 kan. Itu dia punya penamaan lah. Sebab tu kita kata hari Isnin Yaumul Ahad, kita pakai Yaumus Sabi' kan, hari Rabu kan. Jadi kita kata Arbi'ah dan sebagainya, itu semua hari-hari dalam bahasa Arab. Cuma kita kata biasanya kalau ada dia punya yang dipanggil sebagai tafa'ul, itu kalau ikut wazan lah bahasa Arab, tafa'ul, ataupun kita contohnya masajid, contohnya kan. Jadi dia ada dia punya kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Cuma kalau dalam bahasa Arab dia itu kalau atas wazan tu ataupun atas binaan itu, tapi kalau atasnya asalnya fa'ilun, sajidun, maksudnya orang yang bersujud, sajidun orang yang sujud kan. Kalau kata Tasi'ah yang ke-6, Rabi'ah yang ke 4, dan begitulah seterusnya. Baik, maksudnya pertukaran tu dia membawa maksud berbeza kan. Kalau contohnya kita kata fa'ala ni ada sabdu atas ain, fa'ala. Kita kata contohnya apa ni istilah yang biasa kita guna, perkataan pada kita kata daraba kan, ataupun perkataan apa-apalah yang mana bila kita letak tu menunjukkan dia saling, maksudnya pergaduhan, ada pergaduhan, ada unsur pergaduhan, dia bukan seorang-seorang. Kalau kata memukul, dua orang saling memukul. Kalau kata membunuh, dua orang yang saling membunuh. Jadi bahasa Arab tu dia special lah. Itu dia punya kaedah. Okey, ada dua versi riwayat yang sering kita dengar, iaitu pertama, kisah bubur Ashura berlaku ketika zaman Nabi Nuh AS mengumpulkan semua makanan yang ada di dalam kapal ataupun bahteranya. Kerana ketiadaan makanan, lalu menjadilah bubur Ashura ketika mana bahtera Nabi Nuh AS berlabuh di Bukit Judi pada hari Ashura. Okay. Berkatalah beliau, yakni Nabi Nuh AS, himpunkanlah apa yang kamu miliki daripada makanannya yang tersisa. Nanti kita jumpa, bukan tak ada dalam kitab sebut, memang ada dalam kitab sebut. Nanti kita bincang. Maka dibawakan kepadanya segenggam daripada sejenis kacang baqila, segenggam kacang adas, ba'rus dan hintah, dan tepung, sehingga terkumpul 7 jenis bahan untuk membuat bubur tu. Jadi chef Nabi Nuh AS kan. Dia bukan Nabi, dia jadi chef kan. Maka berkatalah Nabi Nuh AS, masaklah kamu
sekalian kerana kamu sudah menemui kesenangan sekarang, yakni selepas banjir besar, selepas diselamatkan daripada banjir besar lah, yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan banyak dalam surah Hud pada ayat 45, sebelum ayat 45, 25 dan sebagainya, dalam surah Al-Anbiya dan beberapa surah-surah yang lain cerita tentang Nabi Nuh. Nanti kita cerita sikit lah. Baik, kemudian dikatakan kisah ini diriwayatkan dalam kitab Nihayatul Zin oleh Syekh Nawawi Al-Bintani. Kan? Dia sebenarnya Nihayatul Zin ni terkenal di tanah Melayu kita ni sebagai kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Ni terkenal kitab fiqh mazhab Syafi'i yang biasa kat pondok-pondok dan sebagainya akan mengaji kitab ni. Jadi kita bukan isu kepada kitab tu, tetapi kisah ini yang disebut di dalam kitab tu tanpa ada sanad. Baik, kemudian diriwayatkan juga oleh Syekh Abdul Rahman Al-Usburi tanpa membawakan sanadnya, dan juga sebahagian ulama-ulama yang lain meriwayatkan tentang kisah ini, tapi dia kitab terkemudian. Kitab terkemudian. Maksudnya kisah ni ada. Kisah ni ada, sahih tak sahih tu nanti kita bincang, tapi dalam periwayatan dalam kitab memang ada. Itu maksud dia. Baik, itu satu. Yang kedua, okey, kisah yang kedua pula, iaitulah kisah baginda Nabi SAW, iaitu yang dikatakan Nabi SAW pada hari Ashura, iaitulah Nabi SAW berlaku ketika baginda berada dalam satu peperangan. Oleh kerana tiada bekalan makanan yang mencukupi, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat supaya mengumpulkan kesemua makanan, lalu terhasillah bubur Ashura. Sempena hari Ashura lah, hari 10 tu. Dikatakan kisah ini, tadi kita sebut tadi. Okey, pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Kedua kisah ini adalah tidak benar dan bahkan ia palsu. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab ahli sunnah yang muktabar seperti pendapat Syekh Hasan Al-Husain. Ni seorang ulama besar daripada Kuwait. Saya dapat ni, setanya ni adalah saya WhatsApp ke dia. Ni lama dah, waktu ni saya buat buku 40 kisah palsu tapi masyhur 2017 lagi. Kalau pernah tengok buku warna hijau tu kan, diberi kata pengantar oleh Fadil Ustaz Dr. Zaimi lah. Pada waktu tu awal lagi, sebelum, saya ingat dia baru-baru jadi AJK Fatwa Perlis rasa waktu tu 2017 awal lagi. Baik, jadi maksudnya ialah kata beliau tidak benar bahkan palsu. Kemudian guru saya juga Syekh Abu Ihsan Al-Utaibi ni seorang ulama hadis besar juga, Jordan. Ramai juga ustaz-ustaz kita mengaji dengan dia, tapi dia dipanggil sebagai muraqabah. Dia ni tertahan. Maksudnya kerajaan tak berapa baik, tak benarkan dia mengajar di surau masjid. Kena ada tauliah ke? Tak benarkan mengajar di surau masjid. Maksudnya dia dekat rumah. Jadi saya sendiri ambil inisiatif, saya seorang lah, saya pergi mengaji. Dia, tempat dia tu, kalau daripada saya punya universiti tu ke tempat dia tu jauh jugalah, rumah tempat saya duduk tu kan. Jadi terpaksa pergilah juga, dan kita faham dia alim, dia orang yang berilmu, hebat, dan buku dia 100 hadis palsu. Kalau perasan buku warna merah tu saya terjemahkan, dan diterjemahkan dan kemudian disebarkan lah. Ada mungkin kalau tuan-tuan cari 100 hadis palsu Syekh Ihsan Al-Utaibi, sangat hebat dan beliau seorang yang zuhud dan seorang ulama yang masih muda. Saya ingat tak sampai 50 lagi kot, 40 lebih sikit lah, dekat-dekat 50, tapi sangat alim. Itu antaralah yang saya menuntut dengan beliau, dan beliau sendiri menyatakan tidak benar bahkan palsu. Kisah ni tidak benar bahkan palsu. Jadi di sini masalahnya ialah hari Ashura pada 10 Muharram juga dikaitkan sebagai hari memperingati peristiwa Karbala, juga amat menyalih konsep kesyukuran yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Itu kejap lagi kita bincang. Rupanya hari Ashura ni apa kaitannya dengan pembunuhan Sayyidina Husain? Nanti kita tengoklah dia punya perbincangan. Okey, kita nak pergi dulu. Yang pertama, tentang isu Nabi Nuh AS. Pertama sekali yang Quran sebut, yang hadis sebut, maka kita akan nampak bahawa Nabi Nuh AS ini kerjanya adalah dakwah. Siang malam pagi petang kerjanya adalah dakwah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Kan, Al-Ankabut ayat 14. Ni ayat yang 950 tahun tu. Kan, dakwah tu kan. Falabitha fihim alfa, kan. Dan Nabi Nuh AS falabitha ni maksudnya betul-betul siang malam pergi dakwah mereka lah. Fihim, iaitulah pada mereka, berapa banyak? Alfa sana, 1000 tahun, illa khamsina aman, kan, 1000 tahun melainkan 50. Maksudnya apa? 950. Okey, bahasa Arab ni memang gitu. Kan, kalau dia kata contohnya kejap lagi pukul 9 kan, as-sa'at tasi'ah illa rubu', pukul 9 melainkan 15 minit.
845. Dia faham tak? Arak dia memang gitu. Dia punya kaedah dia memang gitu. Kan? Illa ruba' dia kata. Melainkan 15 minit. Contoh gitu. Jadi itu dia punya kaedah penyebutan dia lah. Okey. Jadi dalam hadis, dalam ayat ni Allah kata falabitha fihim. Kan? Dan duduk, iaitulah betul-betul Nabi Nuh AS tu duduk pada kaum dia selama berapa? 1000 tahun. Kan? Alfasana illa khamsina aman, melainkan 50 tahun. Cuba tuan-tuan perhati betul. Kalau tengoklah pada ayat tu, dia ada perkataan sanah, ada perkataan am. Kan? Sanah dengan am. Sebenarnya maksudnya sama. Sanah tu maksudnya adalah tahun, am pun maksudnya tahun. Kita kata amul fil, tahun gajah. Yang peristiwa Arba'ah tu kan, kita panggil amul fil. Atau kita panggil sanah al-madiyah, ataupun kita panggil sanah miladiyah, hari kelahiran, tahun kelahiran, tahun. Jadi sanah pun tahun, am pun tahun. Kenapa Allah guna dua perkataan berbeza kat sini? Okay, kenapa sanah, kenapa am? Maka para ulama tafsir, disebutlah ramailah Al-Qurtubi, Al-Baydawi dan ulama-ulama tafsir yang lain, menyatakan maksudnya sanah ni biasa digunakan kepada tahun-tahun kesukaran yang dilalui oleh Nabi Nuh AS. Itu tahun-tahun kesukaran dia tu 950 tahun. Okey, 950 tahun. Maksudnya sanah tu adalah tahun yang amat sukar untuk Nabi Nuh AS. Kemudian digunakan illa khamsina aman, melainkan 50 tahun. Okey, sebenarnya umur Nabi Nuh berapa? Para ulama berkhilaf juga. Ulama sirah disebut oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam Nubala dan ulama-ulama yang lain menyatakan selepas mana banjir besar tu, Nabi Nuh ni pertama dia nanti kita bincang, dibangkitkan jadi rasul dan juga nabi pertama yang diutuskan di atas muka bumi ni. Nabi Adam dia nabi. Nabi Idris juga adalah nabi. Tapi yang jadi rasul yang ada umatnya, yang pertama sekali, maka Nabi Nuh AS diutuskan kepada umat dia. Okay. Kenapa begitu? Kerana disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dibawa sanad daripada Qatadah dan juga Mujahid, menyatakan bahawa sehingga lebih hidupnya Nabi Adam AS tu 1000 tahun lebih, tidak berlaku apa-apa kesyirikan, melainkan pada zaman Nabi Nuh AS. Melainkan pada zaman Nabi Nuh AS. Mana buktinya? Buktinya surah Nuh ayat 23. Surah Nuh ayat 23. Yang mana pada waktu itu Waddan, Yaghuth, Suwa'an, Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra. 5 orang ni kan, yang asalnya orang soleh, dan kemudian mereka ukir patung, buat kenang-kenangan dan sebagainya, dan kemudian akhirnya keturunan cucu cicit mereka sembah kepada patung-patung yang diukir tu. Mereka kata ni orang soleh, bertabaruk, ambil keberkatan dan macam-macam lagi lah. Jadi kita kata asalnya di situlah berlaku kesyirikan, dan pada zaman Nabi Nuh AS. Maksudnya umat start daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Nuh itu mereka tidak melakukan kesyirikan. Hatta kalau kita tengok cerita tentang anak Nabi Adam pun kan, Habil dan Qabil, mereka tak buat kesyirikan, tapi mereka cuma buat ataupun Qabil tak menyembahkan dengan cara yang betul, yang ikhlas dan sebagainya, maka dia jadi sebagai satu penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang tak tepat lah. Kan, perkara yang tak diiktiraf oleh Allah, korban yang dilakukan itu kerana tak ikhlas. Kerana buat tu adalah kerana bimbang, takut kekayaan dia hilang dan sebagainya, tapi dia tak melakukan kesyirikan. Jadi berlaku kesyirikan ni pada zaman Nabi Nuh AS, dan kaum Nabi Nuh AS itu yang melakukan kesyirikan dan mengingkari dakwah Nabi Nuh AS. Baik, jadi kemudian disebut umur Nabi Nuh tu selepas berlaku banjir besar tu, maka saya sebut tadi ulama-ulama sirah, At-Tabari, Adz-Dzahabi dan sebagainya menyatakan lebih kurang 50 tahun Nabi Nuh hidup selepas habisnya berlakunya banjir besar tu. Lepas tu baru meninggal dunia. Lebih kurang dalam 150 tahun lah umur Nabi Nuh AS ni. 150 tahun. Ada yang kata 60 tahun, ada yang kata hampir 100 tahun hidup selepas berlakunya banjir besar yang melanda ataupun kita kata pada waktu itu. Cuma banjir besar tu macam mana? Berlaku satu dunia ke? Kan? Itu pun panjang lagi lah para ulama tafsir dan sebagainya bincang. Ada yang kata memang berlaku satu dunia, sebab semua kesyirikan habis pada waktu tu. Tak ada yang tinggal melainkan kapal Nabi Nuh AS dan juga orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh AS. Itu pun ada perbincangan lagi lah di sisi para ulama tafsir. Ada yang kata dia punya ada 4 orang anak, ada Yam, ada Sam, ada berapa orang tu yang selamat. 2 orang selamat, 2 orang yang ikut Nabi Nuh AS daripada 4 orang anak. Kemudian isteri dia tu
meninggal lah, ataupun kita matilah dalam keadaan tenggelam dalam banjir. Itu pun tak ada riwayat yang khusus berkait dengan berapa orang anaknya. Dan kemudian ada yang kata Nabi Nuh ni ada 2 orang isteri, ada isteri dia yang salihah, yang baik dan sebagainya. Itu semua masih terdedah kepada perbincangan dan tidak ada riwayat yang khusus yang kuat menyatakan perkara yang sebetulnya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, aman, kan tadi kita kata sanah, tahun-tahun yang amat menyukarkan Nabi Nuh AS. Adapun aman, tahun yang mengembirakan. Maksudnya selepas fastawa ala judi, kan dalam Quran sebut apa ni, dia tersadai dalam dekat bukit Judi. Kan, jadi itu banyak benda lain pula lah. Nabi Nuh tu kayu koka lah. Jadi benda lain banyak lagi kat situ. Jadi perkara-perkara yang orang tekankan tidak kepada dakwah Nabi Nuh. Sedangkan 950 tahun dakwah tu macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Bagaimana mula-mula tu Nabi Nuh pujuk, kemudian Nabi Nuh sampaikan berita gembira, sampaikan pula peringatan pada mereka, dan akhirnya mereka menolak, termasuklah anak isteri Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. Di sini kita nampak bahawa kejayaan dakwah itu dia bukan masuknya satu orang tu Islam, tapi kejayaan dakwah tu adalah usaha yang sebenar. Kan kalau tak, kita kata banyaklah di kalangan Nabi tak mampu nak dakwah kepada anak isteri sekalipun. Kan jadi di situ bukan maksud gagalnya Nabi tu, tapi itulah usaha dan itulah ujian kepada Allah Subhanahu Allah bagi kepada Nabi dan juga kita semua. Jadi kejayaan dakwah tu bukan berapa orang masuk Islam, kan, tapi apa usahalah untuk dakwah, perkenalkan Islam, sunnah Nabi SAW dan yang selainnya. Okey, habis. Jadi bila kita sebut tadi Nabi Nuh alaihissalam ini, selepas beliau itu ataupun pada zaman beliau berlaku kesyirikan, buktinya ialah surah Al-Baqarah ayat 213. Okey, apa dia? Kana an-nasa ummatan wahidah. Allah sebut pada awalnya manusia ni di atas agama yang satu. Agama yang satu, tauhid yang satu. Kan kita dah sebut dah banyak kali, tidak ada Allah mengiktiraf Yahudi, tak ada Allah iktiraf Nasara, tak ada. Baik Majusi ke, baik apa-apa agama ke, tak ada. Allah mengiktiraf Islam. Inna dina indallahil Islam. Kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Kan, jadi maksudnya Islam tu agama yang diiktiraf. Baik Yahudi kata Nasara bagus, Nasara kata Yahudi lagi bagus, tak ada. Mereka tak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahawa asalnya tu Nabi Adam tu sendiri Islam. Nabi Nuh itu sendiri Islam. Cuma Nabi Idris ni, sebab biasa kalau kita ikut susunan yang biasa tu kan, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Kan, biasanya kita susun macam tu lah. Kan, sehinggalah Nabi-Nabi yang ke-25 tu. Cuma kita kata, Nabi Idris alaihissalam ini, dia tak ada umat dia. Tak ada umat dan tak tahu kepada siapa diutuskan. Cuma ceritanya tu ada berapa ayat dalam Quran. Siddiqan, yang benar, yang mulia. Nabi yang benar, Nabi yang mulia. Memang disebut tentang nama Nabi Idris alaihissalam. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Maryam dan yang selainnya. Kan? Jadi kita akan tengok pengiktirafan tu ada. Tapi kaumnya, bagaimana keadaannya, kematiannya dan sebagainya. Ada satu riwayat dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari, tapi riwayat ni pun masih ada perselisihan sama ada kuat tak kuat isteri para ulama. Yarfa'ullahu ilaih, Allah mengangkat seperti mana Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris juga diangkat ke langit. Tapi riwayat tu tak kukuh. Cuma kita kata ada tak riwayat tu ada, cuma tak kukuh dan bukanlah palsu. Cumanya sebahagian para ulama kata antara 2 orang Nabi lah yang pernah Allah angkat ke langit adalah Nabi Idris dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kan? Cuma itu yang betul-betul sahih di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa lah. Cuma Nabi Idris tu tak pasti. Jadi kisah beliau tu tak ada terlalu banyak. Kan, sehingga kan dalam hadis Nabi sebut, dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, Nabi menyatakan wan nabiyyu ma'ahu rahm. Wan nabiyyu ma'ahu syakhsain. Wan nabiyyu laisa ma'u ahad. Kata Nabi SAW, ada Nabi ni ramai pengikut dia. Ada Nabi ni 2 orang pengikut dia. Ada Nabi langsung tak ada pengikut. Antaranya Nabi Idris alaihissalam. Tak tahu ke mana, macam mana keadaannya, tetapi di situlah Nabi yang kita iktiraf daripada 25 Rasul yang wajib kita iman dan kita percaya. Ni kalau dalam akidah dipanggil tafsili dan ijmali. Tafsili ni maksudnya kita beriman secara terperinci apa yang disebutkan. Kalau kata Nabi SAW terperinci, kan daripada kelahiran, daripada riwayat yang sahih lah, kelahirannya sebagai macam mana dibangkitkan Rasul terperinci, yang tu wajib kita beriman satu persatu. Nabi Musa macam mana diutuskan kepada Bani Israel, wajib kita beriman satu persatu. Tapi ada yang secara ijmali, secara umum saja.
maka kita beriman secara umum. Seperti mana kita beriman kepada Nabi Idris alaihissalam, tak tahu macam mana, umat macam mana, bila meninggal semua, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ni simple. Mana sebut secara terperinci pada Quran Sunnah, kita beriman. Jangan riwayat daripada Yahudi apa benda semua lah. Daripada Israiliyat, daripada berita-berita Ka'ab bin Akhbar dan yang selainnya, maka yang tu bukan kita tolak, tapi kita tawakuf, kita berhenti. Melainkan ada dalil yang sahih di sisi Ahlussunnah wal Jamaah mengiktiraf perkara itu. Itu maksudnya. Okey, habis. Jadi bila disebut kanan nasa ummatan wahidah, sungguhnya umat ni berada di atas agama yang satu, yang asal. Kata Al-Imam Qurtubi dan juga disebut oleh Imam Tabari, alal haq was syariah, di atas kebenaran dan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut syariat tu pun jangan terkeliru. Kan orang kata kadang-kadang orang sekali kan dia baketkan sekali kan, dia bakulkan sekali, dia kata syariah ni Nabi dulu, syariah Nabi dulu lah. Bila sebut syariah tu biasanya merujuk kepada hukum-hukum fiqh, kaifiat cara beribadat dan sebagainya. Tapi kalau syariah tu dipanggil sebagai akidah, akidah semua sama. Kan sebab tu bila kita kadang-kadang bila sebut syariat tu orang sekali kan dengan akidah, dah. Sebenarnya syariat tu fiqh secara umumnya. Maka kalau kita kata kaifiat cara ibadah nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya, ya Nabi Ibrahim bayar zakat, macam mana cara bayar zakat tak tahu lah kan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran mengiktiraf mereka ni orang yang baik, mengeluarkan zakat, salat dan sebagainya, tetapi tidak pula menyebut secara jelas bagaimana cara kaifiat. Jadi kalau kita kata syariat dahulu beza dengan syariat sekarang, betul dari sudut fiqhnya. Tapi akidah Islam semua sama. Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, Nabi Idris, maka yang tu nak kita kena betulkan. Jadi saya dah selalu sebutlah, tak benar kita mengiktiraf agama samawi itu Yahudi, Nasara, Islam, Majusi. Majusi taklah kan. Tiga tu kan, tak betul. Kerana apa? Yang betul ada Islam saja. Allah tak mengiktiraf agama selain daripada Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kita pergi kepada isu yang tadi. Okey. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf dan juga Nabi SAW Muharram ni sebagai bulan yang baik. Termasuk daripada bulan-bulan haram lah. Kan? Iaitu apa? Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kan? Jadi itu dipanggil bulan-bulan haram, seperti mana dalam riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa Allah mengiktiraf? Kerana bulan tu tak boleh melakukan kezaliman, tak boleh berperang, menumpahkan darah dan sebagainya, dan termasuk bulan Muharram. Kan, jadi bulan Muharram sebelum ni, apa keistimewaan bulan Muharram ni? Terlalu banyak lah. Kan, jadi apa kaitan dengan Ashura? Kerana Ashura itu salah satu daripada hari yang ada pada bulan Muharram, 10 Muharram. Okay. Banyaklah hadis-hadis tentang kelebihan daripada Anas bin Malik, daripada Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, daripada Abdullah ibn Abbas menyatakan Nabi SAW suka berpuasa pada hari Ashura dalam riwayat Al-Bukhari, suka berpuasa pada hari Ashura. Kemudian juga ketika mana Nabi sampai di Madinah, Nabi SAW ni dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ketika mana sampai di Madinah dan Nabi SAW tengok orang Yahudi puasa, dan kemudian Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih utama daripada Musa. Maka kenapa pada Musa? Kerana orang Yahudi mereka mengiktiraf hari Ashura tu ada berapa perkara yang baik. Kan, yang pertama sekali mereka selamat daripada Firaun. Tu lah sebab dia. Yang kedua, tenggelamnya Firaun, maksudnya tamatnya cerita tentang Firaun. Yang Ratu Elizabeth tu saya tak tahulah. Ini cerita tentang Firaun. Okey. Dia cerita ni memang sedap, kita kait kan. Hafal sikit nama-nama orang yang pelik-pelik kita tak pernah tahu ke kan. Cleopatra ke apa ke kan. Jadi kait-kait tu jadi sedap. Tapi hakikat sebenarnya kita pun tak tahu kan. Google ke apa lebih kurang kita sampai pada orang. Tu problem tu. Tu problem kan. Jadi kita nak kata asalnya Firaun itu sendiri gelaran raja lah. Zaman bila? Yang kata tu yang mana Firaun mana satu? Firaun Nabi Musa ke Firaun lain ke Firaun apa? Kan? Hatta saya dah sebut kan sebelum ni, zaman Nabi Yusuf pun ada dia punya raja, tapi tak dipanggil Firaun. Padahal dia duduk kat Mesir, dipanggil Malik. Raja lah. Tapi adakah dia daripada keturunan Firaun? Tak. Bukanlah daripada keturunan Firaun. Cuma penamaan itu walaupun satu tempat yang sama, kalau zaman berbeza sudut penamaan dia. Zaman Nabi Musa nama memang Firaun lah. Dia punya gelaran takhta tu. Kan? Pada zaman Nabi Yusuf Al-Malik, raja juga. Kan? Jadi itu pun ada perbezaan, apatah lagi tak tahu pada yang mana. Jadi cerita-cerita macam tu tak payahlah untuk kita nak sensasi kan. Ada pula kata keturunan Nabi,
Kan lepas tu tahu turunan Wali Songo ke pula ke tak tahulah kan. Jadi semua tu cerita-cerita yang mengarut, tak perlulah untuk kita nak besar-besarkan. Okey, sekarang bila sebut tentang Muharram tadi, maka kami lebih utamalah kata Nabi SAW, sebab Yahudi puasa pada hari ke-10 kerana mereka kata 10 Muharram kami selamat daripada Fir'aun, 10 Muharram Fir'aun tenggelam. Bahkan riwayat daripada Qatadah menyatakan diterimanya taubat Nabi Adam itu disebut juga oleh Imam Suyuti, iaitulah pada hari 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Jadi kita kata sebenarnya 10 Muharram ini adalah banyak kelebihannya, terutama puasa hari Ashura. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasib Allah ay yukfara, kan iaitulah dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa setahun yang sebelumnya. Itu banyak kelebihan hari Ashura. Cuma tak jumpalah riwayat tentang kisah berkait dengan bubur Ashura. Tak ada. Itu tak ada. Okey. Kemudian kita nak pergi juga daripada kisah ni juga. Okey, mereka kata ni orang-orang yang kata boleh buat makan lah. Memang tak ada spesifik tentang nama Ashura tu ataupun bubur Ashura tu. Tapi ada hadis yang menyatakan kelebihan orang yang buat makan-makan hari Ashura tu. Kan. Mereka kata ada dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga ada riwayat daripada Ibn Sunni dan juga ulama-ulama yang lain menukilkannya. Iaitu apa dia? Nabi SAW dikatakan bersabda, man wassa'a ala iyalihi yaumal Ashura. Kan, sesiapa yang mana was'a, meluaskan, maksudnya membuat makanan, buat rezeki, mengumpulkan rezeki lah, mengedarkan makanan apa semua dan sebagainya pada ahli keluarganya pada hari Ashura. Dikatakan riwayat itu pada hari Ashura, dan kemudian wasa'allah, dan Allah akan meluaskan untuknya sa'iri sanatihi, iaitulah fi sa'iri sanatihi, Allah akan memperluaskan rezekinya pada tahun tu. Pada tahun tu. Maka dengan sebab hadis tu lah ramai orang dia buat makan-makan, terutama buat bubur Ashura dan sebagainya. So, kan termasuk daripada makanan. Okey, pertama sekali kita nak pergi dulu tentang riwayat hadis tu. Hadis ni riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang lain. Okey. Dan kemudian diriwayatkan juga daripada sahabat Nabi SAW, dikatakan daripada Abdullah bin Mas'ud dan sebahagian ulama-ulama yang lain, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Cumanya riwayat ini majoriti para ulama hadis menyatakan dia adalah terlalu dhaif ataupun sangat lemah riwayat tu. Okey, antara yang menyebutkan Ibn Hajar Al-Haytami. Ini ada dalam kitab beliau Majma' Zawaid. Majma' Zawaid ini satu kitab hadis terkenal. Beliau sendiri menyebutkan tentang perkara itu, menyatakan apa riwayat itu adalah terlalu lemah. Disebut juga oleh Imam Ahmad, disebut juga oleh ulama-ulama yang lain menyatakan hadis itu statusnya adalah tersangat lemah. Kan. Kemudian ada pula ulama-ulama yang lain yang menyatakan dia banyak jalan periwayatan dia. Banyak jalan periwayatan dia sehingga boleh dikatakan bahawa hadis ini tidaklah terlalu lemah sangat. Paling-paling kawan dhaif pun ada sebahagian yang kata sampai martabat hasan. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Ini kalau daripada sudut aliran sufi, maka muhaddis sebelah sufi lah aliran, tapi dia jago juga dalam bidang hadis ni. Jago juga, cuma aliran tu berbeza lah. Okey, kemudian juga hatta Imam As-Sakhawi yang sebelum tu lagi menyebut, hatta Imam Al-Baihaqi yang riwayatkan sebut, beliau menyatakan sebab terlalu banyak dia punya riwayat-riwayat dia. Kan, cuma bila kita teliti tengok, dia tak terlepas daripada nama-nama beberapa orang ni. Pertama, Muhammad bin Ismail Al-Ja'fari. Yang ni munkarul hadis. Dia ni kiranya terlalu sangat lemah dalam periwayatan. Itu disebut oleh para ulama hadis, antaranya Al-Baihaqi dan ulama-ulama yang lain. Okey, kemudian yang kedua, Al-Haytham. Al-Haytham ni pula dia terlalu lemah. Biasanya hadis-hadis berkait dengan yang buat makan pada hari Ashura ni tak terlepas daripada dua nama ni yang riwayatkannya. Kan, jadi dalam ilmu hadis dipanggil madar lah. Madar ni pusat hadis tu, pusat perawi tu siapa. Jadi dua orang tadi lah. Maksudnya semua orang yang riwayatkan akan bertembung nama pada dia. Siapa dia? Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ismail Al-Ja'fari dan juga Al-Haytham tadi. Kan, jadi kita kata secara umumnya hadis ini kalau kita lihat lah dengan penelitian ilmiah, paling kurang pun dia boleh kita kata tersangat dhaif lah, tersangat lemah. Kan, walaupun ada yang kata dhaif, walaupun ada kata hasan. Okey, cuma nak bagi tahu, ini amanah ilmu. Ini amanah ilmu. Bila kita teliti, kita tengok, kita nilai sesuatu hadis tu, ataupun para ulama kata hadis ni sekian-sekian, kita kena berlapang dada daripada sudutnya bila berlaku khilaf.
Sebab tu kita tak boleh kata hadis ni palsu. Ni hadis ni palsu kita kata kan, hadis buat makanan semua ni palsu, dusta, penipu dan sebagainya. Dia kata tak, kerana daripada sudut asalnya dia dah ada khilaf di sisi para ulama tentang perawi dan tentang riwayat itu sendiri. Jadi kalau kita kata terlalu dhaif, terlalu lemah, maka yang itu mungkin kita boleh terima sebagai satu sandaran sebab daripada sudut hujah. Sebab tu silap lah sebahagian orang, ustaz-ustaz pun kadang-kadang bila dia kaji satu hadis, dia tengok ada berbeza pandangan pendapat, dia kata dia pilih pandangan yang kata palsu contohnya. Jadi ini agak sikit bahaya lah. Kerana apa? Kerana kita menyandarkan satu benda yang para ulama tak pasti dia tu pada Nabi ataupun tidak, iaitulah dhaif tu, lemah tu, tetapi kita telah katakan confirm palsu. Contoh confirm tak betul penyandaran itu kan. Sebab tu kalau kita daripada sudut ilmiahnya, kalau dia dhaif kita kata dhaif lah, terlalu dhaif. Kalau betul-betul palsu kita kata palsu. Macam contohnya apa, Arash bergegarnya talak bergegarnya Arash kan, itu memang confirm palsu lah kan. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina, itu memang confirm palsu, memang confirm. Jadi yang tu kita kena kata palsu, tak boleh kita kata dhaif je, kita kata tak boleh. Tu kena faham betul-betul tu. Maksud yang palsu betul-betul palsu, yang dhaif ataupun yang masih dipersihkan oleh para ulama, maka yang tu termasuk dalam yang dipersihkan oleh para ulama hadis kan. Yang selisih ni kadang-kadang sebab perawi tu. Perawi ulama ni kata dia ni setakat boleh pakai, yang ni pula kata ini tak boleh pakai langsung. Dia masuk situ. Siapa yang menilai orang yang riwayatkan tu? Jadi di situlah timbulnya perbezaan pendapat dan akhirnya hukum kepada hadis itu juga berbeza. Jadi kita sebut kesimpulan hadis ni sama ada lemah ataupun terlalu lemah lah. Cuma bila hadis lemah, terlalu lemah ni, boleh tak untuk orang nak beramal dalam fadailul a'mal, kelebihan beramal. Jadi kita kata siapa nak buat makan berdasarkan hadis ni, silalah. Dia rasa hadis ni fadail amal, kelebihan beramal. Tapi siapa yang kata hadis ni terlalu lemah, sebab untuk jadikan kita ni sebagai fadilat kelebihan beramal, hadis tu paling-paling kurang kena dhaif je. Dipanggil khafifud dha'f. Dhaif yang ringan. Status dia tu. Dia tak boleh terlalu dhaif sangat, ataupun tak boleh sampai ada orang kata palsu, ada orang kata terlalu dhaif. Kita kata kita ambil lah sebagai fadail amal sebab dhaif. Dah tak boleh. Jadi dhaif ni pun ada syarat dia untuk beramal tu. Pertama kita kata Imam Ibn Hajar, kata Imam Nawawi menyatakan tak boleh disandarkan kepada Nabi, tak boleh jazam memastikan kita riwayat itu kata daripada Nabi, tak boleh. Kita kata diriwayatkan, dikatakan daripada Nabi kan, disampaikan kan, contohnya benda-benda semua dipanggil sirah tamrid kan, maksudnya tak pasti kan. Kemudian juga kita tak boleh sebarkan untuk amalan kita saja. Dan banyaklah persyarat-syarat yang diletakkan oleh para imam hadis seperti mana nama-nama yang disebutkan tadi. Jadi pada hadis ni siapa yang kata terlalu dhaif ataupun kata dhaif lah kadang beramal, buatlah makanan ke apa, tapi tak ada sebut Ashura tu bubur. Sedangkan riwayat bubur Ashura tu tak ada lah kita kata. Maksudnya di sini orang yang buat untuk mendapatkan pahala tu, dapatlah pahala umum, tapi tak boleh kata sebab bubur Ashura tu lah Allah meluahkan rezekinya sepanjang tahun. Tak boleh. Sebab hadis ni umum, tak boleh kita nak khususkan kepada buat benda-benda tadi. Jadi kalau setakat nak makan ke apa, buat tak ada masalah. Saya pun suka. Siapa-siapa pun suka kan, nak buat silakan. Tapi fadilat tu, menyandarkan itu bahawa begini-begini, sandar pula pada zaman Nabi Nuh, sandar pula kepada zaman Nabi SAW, yang tu yang problem, penyandaran itu. Kan, jadi bila sandar tu tak betul, maka sudah tentu itu yang kita katakan sebagai palsu. Kan, sebab beza hadis dhaif ni sebab perawi itu ada problem secara umumnya, ataupun pada sanad ataupun pada lafaz hadis tu. Tapi kalau palsu, yang tu bukan problem pada sanad matan, direka, dicipta. Kan orang buat hadis tu, hadis makan temikai. Contoh, siapa yang mana-mana wanita yang mengandung makan temikai akan dapat akhlak yang cantik dan juga akhlaknya yang baik. Makan buah temikai banyak-banyak sampai kembung. Jadi kita kata palsu. Itu siapa? Toki temikai yang reka. Kan kemudian batu cincin, cincin pada batu atik ni bagi rezeki dah bagi apa, toke cincin yang reka. Abazinjan syifat li kulidak kan, terung ubat bagi segala penyakit. Angin terung ni kalau tak kena gaya, ubat bagi penyakit apa dia kan. Tapi memanglah sayur memang boleh makan, tapi toke terung yang cipta. Dia kata ubat bagi segala penyakit. Jadi kita kata hadis palsu ni kebiasaannya ada kepentingan orang reka. Tu kena hati-hatilah kan. Siapa yang mana minum kopi diistighfarkan oleh para malaikat 1000 kali ke apa ke, minum kopi ke minum apa, baik tak keluar Milo. Atau benda-benda minuman yang lain. Mana tahu dia rasa saya tak boleh kopi ni. Kalau
apa kalau minum lain okey. Jadi dia pun reka pula hadis siapa minum Milo contohnya kan. Jadi benda-benda seperti ni kan secara umumnya pun di Malaysia ni pun tengok tu Zak, kopi masuk daripada Brazil. Jadi zaman Arab dulu tu memang ada kahwah kopi, tapi tak adalah hadis diistighfarkan oleh para malaikat apa benda semua tu dan sebagainya. Walaupun dia baca hadis tu, tapi dia kata daripada gurunya, sandarannya apa kita kata, kita boleh nilai, kita boleh tahu. Sebab para ulama semua dah himpun dah nama perawi apa semua ni dalam kitab-kitab mereka. Mereka dah himpun dah. Yang ni okey ke tak okey ke apa, mereka dah himpun dah. Jadi kita boleh ambil lafaz tu, cari dalam tu, tengok siapa riwayat. Kalau kena perawi-perawi yang menipu, Maisarah bin Abdul Rabbih, itu memang kaki penipu, kaki pendusta, memang reka kan. Ataupun contohnya Al-Juwabari. Al-Juwabari ni pun pereka hadis palsu. Jadi kalau jumpa nama-nama ni, kita kata tak payah cerita tentang hadis lah, memang mereka ni pendusta dah. Jadi kita tahu, maksudnya kita ada metod, kita ada kaedah. Para ulama hadis yang betul-betul ni pun ada cara dan kaedah, maka tak ada orang yang boleh menipu atas nama agama ni. Sebutlah apa-apa pun, pasti ada orang yang akan membela dia. Okey. Kemudian seterusnya, mana tadi? Okey, kita pergi balik kepada kita punya tu, nota kita. Okey, jadi disebutkan tadi pada zaman Nabi SAW, kisah itu selesai pada zaman Nabi Nuh tu. Kisah Bubur Asyura berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam satu peperangan. Oleh kerana itu, tiada bekalan makanan mencukupi, maka Nabi SAW memerintahkan pada sahabat supaya mengumpulkan kesemua makanan, lalu terhasillah Bubur Asyura. Okey, sebenarnya memang ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni, di kelompok kaum dia tu dipanggil Al-Asy'ariyin. Al-Asy'ariyin ni, dia adalah kelompok yang memang suka kompor makanan sikit-sikit, buat makanan, lepas tu makan sama-sama. Itu kelompok Al-Asy'ariyin. Bukan Asy'ari yang bukan. Ini maksudnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW. Okay? Jadi maksudnya mereka memang buat, dan mereka buat makanan tu makan sama-sama, tapi tak dinamakanlah Bubur Asyura tu, tak dinamakanlah Asyura kan, ataupun apa yang kita katakan itu. Cuma dari sudut asasnya ada juga orang sandarkan begitu, lepas peperangan Khandaq lah, ada yang kata lepas peperangan ini itu dan sebagainya, maka tak ada makanan ataupun dalam keadaan bermusafir dan sebagainya, maka Nabi perintahkan para sahabat untuk buat seperti itu kan. Tapi hakikat sebenarnya tak adalah riwayat tu. Kalau ada kelebihan ke apa ke, Nabi akan sebut kan. Contohnya tentang kurma kan, memang ada riwayat yang sahih tentang kurma, tentang zaitun kan, tentang apa lagi, tentang cuka kan. Kata Nabi SAW, ni'mal adam al-udum al-khal, sebaik-baik makanan ni adalah cuka, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan yang boleh dijadikan hujah. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Nabi puji, maksudnya kalau betul ada riwayat tu, sudah tentu Nabi akan puji lah kelebihan buat dia ke apa ke dan sebagainya kan. Sepena peristiwa Nabi Nuh ke apa ke, Nabi akan sebut. Tapi masalahnya tak ada. Tak seperti mana riwayat-riwayat tentang kelebihan makanan-makanan yang lain kan. Cuma tentang isu apa saya sebut tadi, cuka tu pun tu pun nak kena ni juga. Sekejap lagi semua makanan letak cuka. Nabi kata sebaik-baik lauk cuka, semua makanan letak cuka. Goreng ayam letak cuka, letak cuka, pun masalah juga tu kan. Hakikatnya Nabi sebut tu kan, di sisi para ulama hadis menyatakan bahawa waktu Nabi sebut tu, dalam rumah Nabi tu tak ada lauk lain lah. Jadi Nabi ni bukan jenis yang menghina lauk dan juga makanan, tak. Maka Nabi kata itu yang ada, sebaik-baik cuka, maksudnya yang ada dalam rumah kita ni, itulah sebaik-baik lauk yang ada. Lain tak ada lah. Itulah sebaik-baik lauk, untuk dibuat lauk lah maksudnya kan, ataupun dicampur dengan apa-apa masakan dan sebagainya. Jadi di situ menunjukkan Nabi sebut tu ada sebab dia. Jadi untuk jadikan satu benda ni, ini dalam isu perubatan lah, untuk jadikan satu benda tu sebagai ubat, sebagai apa, tak kira lah Bubur Asyura ke apa semua, pertama sekali kita kena tengok konteks kenapa Nabi sebut benda tu. Kan? Contoh bekam, duk badan sihat tak ada apa, pergi bekam, tak jadi. Bukan tak jadi apa, tak kena daripada sudut pengamalan sunnah. Kerana Nabi SAW banyak riwayat dalam Bukhari ke Muslim, Nabi berbekam tu kerana sakit. Bahkan tukang bekam Nabi namanya Abu Taibah, Nabi panggil, dan kemudian dia bekam Nabi SAW kerana Nabi sakit. Nabi pening kepala, Nabi sakit dan sebagainya, Nabi berbekam. Maksudnya berbekam tu sunnah jadinya bila sakit. Untuk cari alternatif perubatan, maksudnya baru kita berbekam. Bukan duk sehat-sehat, tak ada apa, duk jogging apa semua okey, bekam lah. Sunnah. Tak betul kan. Jadi penyandaran kepada sunnah tu pun juga kita kena faham maksud konteks kenapa Nabi bagi tahu macam tu. Contoh apa? Nabi kata, alaikum bil ismit.
iqtatihul ittaqahul bil ismi, kata Nabi. Kan hendaklah kamu menggunakan celak daripada ismi, celak mata. Kan Nabi ada bekas celak tu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kotak bekalan celak tu sendiri. Ni sebut dalam riwayat Tirmizi dan sebagainya, hadis sahih. Dan kemudian Nabi kata dia ada jenis celak tu daripada ismit, nama dia. Jenis macam belerang, arang ke macam tu lah. Tapi sebenarnya tak semua orang boleh pakai yang tu. Sebab nanti dia tak sesuai dengan dia punya mata pun semua, jadi bengkak. Jadi tak elok mata dia. Kan sedangkan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia boleh menajamkan kita punya mata ni apa semua ni, adalah kelebihan-kelebihan dia tu. Tapi tak semua orang boleh pakai ismit. Jadi kita nak kena tengok dari sudut perubatan, Nabi sebut tu apa, konteksnya bagaimana, baru kita faham. Dia punya cara kaedah kita berinteraksi dengan apa kita panggil sebagai sunnah, terutama dalam isu perubatan ni. Kan contoh apa lagi, habatu sauda kan, ataupun madu dan sebagainya, kena tengok dos dia, sukatan dia, macam mana nak ambil dan sebagainya, ada dia punya kaedah-kaedah dia. Okey, sikit lagi. 8.30 saya berhenti. Okey, kemudian tadi kita sebut bawah tu muka surat 50, masalah hari Ashura pada 10 Muharram juga dikaitkan sebagai hari memperingati peristiwa Karbala, juga amat menyalahi konsep kesyukuran yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu 10 Muharram ni memang perayaan hari orang Syiah di Karbala. Kan. Dan kenapa mereka buat ni? Sebagai memperingati kesedihan kematian Husain. Sebab memang ada pun beberapa riwayat, contoh disebut oleh Imam Az-Zahabi, disebut juga oleh ulama-ulama sirah yang lain, menyatakan hari Ashura ni adalah hari terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itu juga mereka buat hari-hari ni. Dan saya pernah tengok pun dia orang buat ritual ni. Waktu saya masuk kat Syria, waktu tu pergi kelas Syekh Dr. Wabah Zuhaili. Syekh Dr. Wabah Zuhaili, waktu tu kita pergi kelas tafsir dia. Dan dalam masjid Jami'at Dimash tu, Masjid Damsyik tu, Syiah ni kalau hari Karbala ni memang mereka masuk duduk dalam masjid. Buat apa? Buat aktiviti dia orang. Buat bising, buat apa? Waktu kelas Syekh Dr. Wabah tu mereka masuk, dan kemudian Syekh Wabah berhenti kelas. Dia tak nak teruskan. Dia kata bising. Dia malah nak ni sangat kan. Dia pun dah tua, dah tak apa sihat, jadi malah nak bergaduh kan. Dia dah lama dekat Syria tu kan, Bashar Assad apa benda semua tu, memang sekutu tu lah, geng-geng tu lah, Syiah apa semua tu. Jadi bila dekat sekitar masjid tu, sepanjang perjalanan lorong nak pergi ke masjid tu, mereka buat lah mereka punya tu. Dia buat dia punya tu, tumpah darah apa benda semua tu, jadi biasa. Jadi tak ada masalah mereka buat kat situ. Jadi saya pun pada awal-awal mula-mula masuk tu, ada pihak polis apa semua dia check saya punya kitab-kitab tu. Saya ada bawa 2-3 kitab lah masuk tu kan. Kita nak pergi sekadar percutian, nak pergi jumpa-jumpa ziarah ulama lah waktu tu. Bila bawa tu mereka tahan, mereka kata ni kitab apa ni? Saya kata ni kitab mazhab Syafi'i. Kata kita bimbang takut bawa kitab-kitab Syiah, dia kata. Rupanya masuk dalam tu lagi teruk Syiah kan. Saya pun pelik kan. Sampai sekarang duk fikir kenapa dia halang kita bawa kitab-kitab tu. Rupanya tak tahulah, kot takut bersalahan dengan Syiah kot. Mungkin lah kan. Tapi waktu tu memang saya jelas betul, saya dengar pada diorang takut ada kitab-kitab Syiah ke kitab-kitab apa. Rupanya mereka lah Syiah kat dalam tu. Dan ramai rupanya yang daripada Iran masuk kat situ kan. Kalau ikut sejarah pun semua kan, start Hafiz Asad apa benda semua tu. Jadi lagi panjang cerita. Cuma kita nak cerita waktu 10 Muharram ni memang waktu dia orang kan buat masa kesedihan, menghidupkan balik watak-watak kesedihan Husain dibunuh. Mereka kata Husain tu, kepala Husain tu ada dalam masjid tu, Masjid Dimash kan. Ada kata dekat sana kat Karbala kan, kat situlah tempat disimpannya kepala Sayyidina Husain dan yang selainnya. Mereka tuduh Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mereka sendirilah yang membunuh kan. Jadi tu panjang dia punya sejarah dan cerita. Cuma kita nak kata 10 Muharram ini di sisi Islam ada kelebihan dia. Kan, cuma daripada sudut amalan-amalannya seperti mana sunnah-sunnah kita sebutkan tadi, nak buat bubur Ashura ke makanan ke apa, terpulang, tak ada masalah. Cuma jangan sandarkan kepada ini sejarah daripada Nabi Nuh ke, ni sejarah daripada Nabi SAW ke, kerana itu memerlukan kepada fakta dan bukti yang sebenar, yang mana kalau kita nak sandarkan. Wallahualam, kita berhenti dulu lah kat sini. Ada soalan? Ada apa-apa yang nak dibincangkan lagi, ditanya kan? Kalau ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu lah kat sini insya-Allah. Jadi nanti kita sambung lagi waktu-waktu yang lain. Jadi sekadar tu, minta maaf ada salah dan silap, dan kemudian itu tuan-tuan tengoklah muka surat 51 tu kalau ada nota ke apa. Ni bagus juga ni. 51 ni dulu dia orang kata dalil menyatakan doa supaya Allah menelan air dekat bumi. Kan dulu doa ni keluar
kan, yang dikatakan daripada surah Hud ayat 44, wa qila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa 'idal ma', kan. Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah daripada curahan hujanmu. Ni masa musim banjir dulu popular doa ni. Doa ni dia Allah perintahkan kepada bumi. Kita ambil perintah Allah tu, kita perintahkan bumi pula. Boleh faham tak maksud dia? Jadi tak kena tu. Jadi tak sesuai doa ni untuk kita nak amalkan. Dan kalau kita nak amalkan, ada doa Nabi SAW yang sahih, Allahumma hawailna dan sebagainya tu dalam riwayat Bukhari, supaya Allah ubah hujan apa semua. Ni pun tuan-tuan kita berhati-hatilah kat Kuala Selangor ni kan. Dah naik dah berita-berita tentang isu kenaikan air pasang tu. Hati-hatilah kan, kita tak tahu, kata bulan 9 dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma fakina fid din wa alina ta'wi wa hdina siratal mustaqim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.